Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya pada malam ini. Apa khabar saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Mustafa Ilyas, saudara Nafas Terakhir, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Zamari LC, saudara Sabaruddin Din. Saudara Hafiz, apa khabar saudara Hafiz? Syahrul Azam. Masih lagi kita dalam suasana Hari Raya. Selamat Hari Raya lagi saudara Mutalid, Mike Nun, saudara Sahar Ibrahim, Kuih Seruh, Wang Kuantan, Mike Aiman, apa khabar saudara? Sabaruddin Din, Waalaikumsalam. Satria Setiawan di Mengelemu Perak. Hujan tak hujan ni? Musim sekarang ni dah tak menentu lah. Begitu juga dengan Ibrahim Cik Muda, Puan Dahlia Hassan, saudara Nafas Terakhir, apa dah jadi dengan kuli? Saya ingat insya-Allah saya akan beri pencerahan. Tak ada apa-apa sebenarnya, biasa aja. Saudara Mutalib Meknun, saudara Datuk Sari, apa khabar Tok? Moga sihat Tok. Acik Warisan, selamat malam. Saudara Badrul Zaman Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Begitu juga saudara Muhammad Khairul Kamarudin, saudara Abdul Ghaffar Subuh, saudara Syam Nazri dari Ipoh, Perak. Syam, sihat Syam? Saudara Openg Temu ni tentu orang Sarawak tak? Saudara Openg Temu, saudara di Sarawak ataupun di Sabah? Saudara Muhammad Zain, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, Nurliza, Ina Madinah. Ina sihat ke? Saya doakan agar Ina sihat. Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Saudara Bakat Ahmad, Puan Halimatun Sa'adiyah, nama sedap. Begitu juga dengan Tuan Haji Azhar Abdul Manaf. Tuan Haji, doa saya anda sihat walafiat. Raja Kamal, Raja Baizan, dah balik Sungai Petani ke belum ku? Rusni Keringut, apa khabar? Saya sihat alhamdulillah. Munim Ahmad, saudara Joka, saudara Rashid Mustafa, Abdul Halim Abdullah. Begitu juga dengan sahabat saya, saudara IR Sofian Aziz, apa khabar Yan? Kelang sihat Yan? Moga bahagia bersama keluarga. Tengok gambar dengan anak-anak, seronok saya tengok saudara Yan ni. Saya sentiasa mendoakan saudara Safian sentiasa dalam lindungan ilahi dan bahagia bersama keluarga. Sukses, selamat sukses saudara AR Safian. Saudara Tajuddin Wahi dari Sarawak, rindu mamaku. Rafi Kelapa Muda, Puan Nur Maria, apa khabar? Fazil Yub, Yaya Abdul Majid, di Mengelemu hujan renyai-renyai. Kata sahabat kita, saudara mana tadi? Cik Wan, saudara Satria Setiawan dari Mengelemu katanya hujan renyai-renyai. Gerimis mengundang. Cik Wan Ali, Jamaluddin Labuah, terima kasih. Hamidah Kamat, saudara Idris Muhammad Noor, dan teman-teman yang tak sempat saya santun satu persatu, saya mohon maaf saudara. Panasnya cuaca sekarang ni. Baik saudara, yang mana tak sempat saya santun akan saya santun usai pencerahan ini saudara ya. Seperti biasa, pembukaan bicara saya harus melaporkan kedudukan negara kita kerana hari ini hari Isnin 16 Mei 14 Syawal dan merupakan hari yang ke-789. Bumi bertuah ini dicengah oleh virus corona yang masih belum mahu usai, belum mengundurkan diri dari bumi ini, kerana dari laporan saudara Rio dari Yusri Melaya katanya semalam ada penurunan tapi angkanya masih lagi ribuan. Kemarin dulu 2,373, tapi semalam jangkitannya adalah 2,239 saudara. Menjadikan jumlah terkumpul sudah 4,478,112 orang warga kita yang dijengah oleh virus corona. Kerana saya melihat masih lagi terdapat peningkatan di 3 negeri dan 12 negeri sudah mula menurun, sementara di Perlis kekal dengan 6 jangkitan yang tidak berubah ya. Dan Selangor masih meningkat nampak gayanya, daripada 1089 kepada 1148. Johor juga ada peningkatan
daripada 55 kepada 87. Yang lain-lain negeri itu saya harapkanlah agar harus kita berusaha dan berwaspadalah saudara, jaga kebersihan diri kita agar kita dapat menguraikan ataupun menyelamatkan diri kita daripada jangkitan virus corona saudara. Jumlah untuk bulan Mei ini saudara, sebab jangkitan daripada 15 Mei 2029 menjadikan 29,158. Terima kasih saudara Rio yang tidak jemu-jemu mengantar kiriman pada kita sekadar perkongsian kita bersama. Baik. Saudara, kita bermula hari Isnin ni, besok dah mula kerja, maka urusan seperti biasa. Berniagalah kalau ada rezeki, ada produk. Jadi kalau saudara mempunyai produk, saya sentiasa menyediakan ruangan e-commerce untuk saudara mewawarkan produk saudara. Boleh berhubung dengan saudara Al-Azhar di talian 011-330-41241. Kalau berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa haruman setangi wangi bakurnya untuk memastikan bilik kita, rumah kita harum, segar, mewangi, dan juga wangi-wangian parfum daripada Timur Tengah. Samping itu, untuk rendang tuk dan bolu berdal, legakan sedikit. Katanya dia belum dibuka. Tetapi gula O bolehlah secara memesan bagi mereka yang menjaga kesihatan untuk mengelakkan kencing manis. Begitu juga, saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah. Artinya pesanan boleh dibuka semula. Tapi ialah maklum sajalah, saya tanya dengan dia, bagaimana dengan harga daging yang meningkat ini? Dia tak apalah, masih lagi kekal dengan harga lama. Jadi, saudara boleh berhubung Siti Farehah di talian 017-711-4300 untuk mendapatkan bekalan dendeng manis Siti Farehah. Di Lembah Kelang, boleh berhubung dengan Sauki untuk mendapatkan kiwi, ceri, anggur. Buah-buahan yang manis, grade AAA, harganya lebih murah dari pasaran, dan sekiranya saudara berada di sekitar Lembah Kelang, buah-buahan tersebut boleh terus dihantar ke rumah saudara. Seperti itu, popiah sira Lady Maria juga dibuka untuk pesanan. Rasanya masih kekal, pedas, langup dan manis dan mengasyikkan. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Samping itu, saudara jangan lupa saudara Zul, Tokoh Jamu Kemaman. Saudara Zul, Tokoh Jamu Kemaman di talian 019-917-0449. Dan hari ini saya ingin berpencerahan tentang madu Yaman Gold. Ni dia saudara. Beratnya adalah 2 kilo. Bukan senang nak dapat. Mungkin kadang-kadang saudara pergi ke kedai-kedai dapat yang dalam botol yang kecil. Tapi ini saudara Zul, dia ada di toko jamu Kemaman, nampak dia punya jamu madunya tu pekat. Jamunya pekat dan tidak dicampur dengan sebarang campuran. Sama ada herba ke apa ke, tak ada. Ini jamu madu Yaman yang asli, seberat 2 kilogram. Oh, puas nak makan saudara. Dan ini dijamin kualitinya untuk menambah stamina, meningkatkan imunasi, antibodi, rawatan asma dan batuk berpanjangan. Samping itu, ia memulihkan urat saraf. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul di talian 019-917-0449, Tokoh Jamu Kemaman. Juga jangan lupa gamat jelly saudara. Jelly gamat ini ialah ekstrak daripada gamat untuk memulihkan luka-luka dalaman seperti pendedahan, bersalin dan berkatan. Ia turut membantu rawatan buasir, masalah sembelit, lipoma, itu risa, masalah angin hempedu, angin medu, yang melegakan sistem pernafasan, sesuai untuk mereka yang mengalami kencing manis. Ini ekstrak gamat asli dengan jeli rumpai laut. Cara makan, satu sudu diambil 2 kali sehari dan boleh dicairkan dalam air yang suam saudara. Gamat jeli ini saudara dihasilkan oleh saudara Zul sejak tahun 1968. Lama ni saudara. 1968 masih lagi bertahan. Tentulah produk ini baik. Saudara bolehlah berhubung dengan saudara Zul, ataupun layari internetnya, Tokoh Jamu Kemaman, ataupun di talian 019-917-0449. Okey saudara,
Itulah e-commerce kita sementara. Yang sekejap saya tak banyak mana pun, saudara. Ya. Apa khabar? Puan Rahmah, ya. Saudara Razali, Saudara Hamid, Puan Siti Fatimah, Zul Ramli, terima kasih. Like, share dan subscribe jangan lupa. Sampai itu jangan lupa juga subscribe di Instagram. Sebab kalau ada gangguan boleh pergi ke Instagram agar pencerahan kita tidaklah terganggu. Saudara Syari Mat, saudara Puan Rahnah Muhammad, Abdul Khain, Faizul Hakrin, saudara Muhammad Din bin Saleh. Begitu juga dengan Adi Warna, Nyarus, nama sebab Nyarus Lobatu, Semisma Abdul Hamid di Instagram, ya, saudara Hazrul. Baik, saudara, kita teruskan pencerahan kita malam ini. Seperti biasa, naluri kehidupan. Dalam segmen naluri kehidupan hari ini, saya ingin memberi sedikit pencerahan yang ada menyangkuti tentang sambutan Hari Guru. Kita mengucapkan selamat Hari Guru pada guru-guru yang begitu berjasa mendidik anak bangsa. Kita tidak akan berilmu tanpa adanya seorang guru. Saudara Rosi Yunus, saudara Is Kaza dan Nana Ritonga. Saudara, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW mengingatkan, malah baginda bersabda, apabila salah seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Ini adalah hadis riwayat Muslim 3084 dan status ini adalah hadis sahih, saudara. Kak T, apa khabar Kak T? Saudara Karmin Karman, Is Reis, Editan, Syarul Azam. Jadi, saudara, pengajarannya setiap Muslim bergantung dengan amal yang mereka lakukan semasa hidup. Kerana setiap amalan yang dilakukan semasa hidupnya akan berterusan mengalir pahalanya walaupun dia telah pun meninggal. Sedekah yang pernah dilakukan semasa hidup, sama ada berbentuk wakaf, derma, pemberian hadiah dan sebagainya, selagi ia dimanfaatkan oleh makhluk sama ada manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, ganjaran pahalanya akan tetap berterusan untuk orang yang telah pun meninggal dunia. Sebab itu digalakkan saudara untuk menanam pohon-pohon. Selagi pohon itu hidup, selagi itulah pahala itu mengalir walaupun kita berada di alam barzah, saudara. Dan begitu juga dengan ilmu yang bermanfaat, sama ada ilmu agama maupun ilmu dunia yang digunakan untuk kemaslahatan hidup. Semasa saudara menulis buku, rencana, juga bentuk-bentuk elektronik seperti laman sesawang, FB, kalau saya gunakan untuk kebaikan, bukan untuk mengeji orang, bukan untuk menabur fitnah, selagi ilmu tersebut diamalkan atau faedahnya dimanfaatkan, maka ganjaran pahala akan diperolehi oleh mereka yang menyampaikan atau yang memulakannya. Itu juga anak-anak soleh yang sentiasa mendoakan rahmat dan keampunan kepada kedua ibu bapanya. Jadi, saudara, kita mendoakan saudara jazakumullahu khairan katsira kepada guru. Ini kita memberi ungkapannya jazakumullahu khairan katsira kepada guru, sama ada yang mengajar di nursery, di tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, madrasah, masjid dan surau, ataupun di institusi pengajian tinggi seperti college, IPG dan universiti. Juga kepada setiap individu yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Semua ini akan dihitung pahalanya, tidak terkira. Sebab itu seorang guru itu tinggi, banyak pahalanya, saudara. Jadi semoga usaha para penyampai ilmu yang bermanfaat akan menjadi penerus amal yang mendatangkan ganjaran pahala berterusan walaupun setelah dia meninggal dunia. Selamat Hari Guru, saudara Awang Yusof di Tanah Merah. Terima kasih, saudara Awang, saudara Ismail Julis. Yang saya harapkan daripada anda adalah like, share dan subscribe. Baik, saudara, kita masuk segmen mutara kata kiriman Cikgu Hibil. Ni cikgu. Beliau dah pension tapi masih lagi saya panggil beliau cikgu. Kata Cikgu Hibil dalam segmen mutara kata, sahabat yang baik adalah orang yang sangat kita percaya dan membuat kita berasa tenang bersamanya. Dia menjadi tempat
berbahagi kelelahan, berbagi kesedihan, dan tidak pernah menjual rahsia diri kita. Itulah sahabat yang baik. Jadi saudara, carilah sahabat yang boleh dipercayai dan sentiasa membuatkan kita merasa tenang sewaktu bersama dengannya. Saya terima kasih Cikgu Hibil atas kata-kata yang penuh pengertian untuk kita jadikan amalan ataupun pengajaran kita semua, saudara. Baik, saudara, seperti biasa, salam Hari Guru, dan saya juga ingin mengingatkan kepada pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara belanja tanpa had, negara akan menjadi muflis, ya. Saudara Mat Basri, saudara Mazni Azam, saudara Muhammad Izzah, Afifi Nur, Api Angin, Mak Fuad, Syam. Juga saudara Mat Zulkifli, Anti Jiali, Hasna, saudara Ismailis. Baik, saudara, perbincangan kita malam ini tajuknya adalah menampi rasa, menjaring mimpi. Perasaan kita ditampi-tampi je lah, saudara, kalau kita menjaring mimpi yang tak menentu, saudara. Namun sebelum saya memberi pencerahan, jangan lupa kita santun dulu pantun Pak Nazil yang tidak henti-henti menghantar kiriman kepada saya. Pak Nazil juga adalah mantan seorang guru, seorang pendidik. Jadi terima kasih Pak Nazil kerana tidak jemu menghantar kiriman pantun untuk kita berkongsi bersama. Kata Pak Nazil, alu-alu si ikan sebelah sama kepia dijual kat nyonya. Jangan terlalu hendak mengalah, negara Malaysia kita yang punya. Ini peringatan beliau pada pimpinan dan warga kita. Jangan kita terlalu hendak mengalah, kerana negara Malaysia ini kita yang punya. Pak Nazir menjelaskan kepia itu artinya sejenis ikan laut. Rupanya ada juga ikan laut jenis namanya kepia. Saya yang tinggal di pesisiran pantai pun tak tahu ada jenis ikan kepia. Kata Pak Nazir, kaki kiri terkehel lutut, pergi Kuala ditimpa bala. Sudah diberi apa yang patut, dipaksa pula menyerahkan segala. Ini yang Pak Nazir marah. Dah kita bagi apa yang patut, yang mereka minta. Sekarang ni kita dipaksa pula menyerahkan segala-galanya. Ini tak sepatutnya berlaku pada mereka yang datang ke bumi tercinta ini. Kita kena ingat, ini bumi ini khususnya untuk anak watan. Saudara Mat Zulkifli, waalaikumsalam. Saudara Said Piut, ya, saudara. Jadi kata Pak Nazil, terkehil tu maksudnya terpelecuk. Kepala lutut terpelecuk. Kaki kiri terkehil lutut, pergi kuala ditimpa bala. Sudah diberi apa yang patut, dipaksa pula menyerahkan segala. Itu cara Pak Nazir menyindir dan mengingatkan kita supaya kita janganlah terlalu banyak memberi, ada batasnya, saudara. Baik, saudara, terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun. Kita masuk dalam segmen Gedung Ilmu sedikit. Tak lama pun, 1-2 minit saja, saudara. Tapi ini baik, kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Jadi kalau saudara mengadakan siri ucapan atau naik ke pentas memberi ucapan, ada ayat-ayat ini boleh digunakan. Sebab itu saya mewawarkan supaya inilah saya katakan Gedung Ilmu, kerana buku inilah terbitan Dewan Bahasa pada tahun 2000, dan dalam buku tersebut menyatakan bangsa Melayu mengharapkan hadirnya pemimpin yang bukan singa. Singa artinya ganas, buas, kasar, bertindak sewenang-wenangnya, dan tiada lemah lembut dan tiada keadilan. Jadi bila menjadi pemimpin bagaikan singa, tersalah sedikit ia menyinga. Akalnya pendek, hati pemarah, memerintah dengan kuat kuasa. Siapa melawan, kepala dia dikerkah. Dikerkah kepala kita, diketuknya kepala kita, itu dikekah, saudara. Rakyat sengsara, negeri binasa. Jika dijadikan pemimpin, rakyat akan punah. Dijadikan tua, ia memaksa. Dijadikan induk, ia menyiksa. Dijadikan tiang, ia menimpa. Dijadikan kawan, ianya menginaya. Dijadikan pakai, memakan bangkai. Bila ditiru, menjadi hantu. Bila diangkat, menerkam umat. Bila dipilih, nasibkan pedih. Memimpin umat, bala yang dapat. Memimpin bangsa, umat tersiksa. Ini orang tua dulu dia berpesan.
Jangan kita lantik seorang pemimpin yang bersikap seperti pemimpin singa yang ganas. Saudara Muhammad Hamzah, Saudara Aziz Buhari, Saudara Ghani Safar, Sana Ujang, Muhammad Syarul. Berhati-hati kita waktu kita memilih pemimpin, saudara. Dan seperti biasa, saudara, sebelum saya memberi pencerahan, saya mesti mengingatkan anda bahawa siapa yang menyunting, kerana mereka yang menyunting ataupun menghantar komen-komen, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan dan komen yang anda lakukan. Ya, sebab Puan Nurzila Yahya, Erwan Reza boleh hantar kiriman, tak ada masalah, asalkan ia tidak melanggar syarat-syarat ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Kerana saya tak mampu untuk menatap ataupun memantau kesemua tulisan maupun suntingan anda. Ingat, ini pencerahan adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan untuk memberi informasi. Lain tak ada, saudara. Dan kita berinteraksi dengan prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Hamidah Rashid Zainab Muhammad Dail. Saudara, saya harapkan dalam sepanjang pencerahan ini anda tenang sambil makan kuih-kuih raya baki-baki itu. Saudara Rabimo Ponti, kerkah tu kunyah. Yalah tu, dikunyah secara kasar, dikerkah. Kadang-kadang saya pun bukanlah pakar sangat bahasa, saudara. Saya mengingat, saya cuba menyantunkannya. Terima kasih saudara Rabimo Ponti. Kerana saudara kena ingat, dalam pencerahan saya ini, teman-teman yang menonton ini, mereka juga adalah antara orang yang pakar bahasa. Jadi kalau saya silap, nyatakan insya-Allah untuk perkongsian bersama. Kadang-kadang saya bukanlah sempurna, saya bukanlah orang yang supermo, bukan tahu semua, saudara. Sekadar apa yang pengetahuan saya, kita berkongsi, saudara. Dan hari ini saya mendapat culipan daripada Jabatan Kaji Cuaca. Kerana katanya ribut petir, hujan lebat akan melanda di bumi, di negara kita ini, iaitu di Perlis, di Kedah, Pulau Pinang, Perak. Di Perak ni banyak tempat, iaitu di Hulu Perak, di Manjung, di Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim. Sementara di negeri Kelantan, di kawasan Jeli dan Macang, Pasir Putih serta Kuala Kerai. Kawasan-kawasan tersebut harus berhati-hati sebab hujan lebat dan petir. Di Terengganu, di kawasan Besut dan Stew. Begitu juga di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron, di Raup, Bentung, Bera, Pekan dan Rompit. Sementara di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, dan di Johor, di Tangkak, di Segamat, Muar, Batu Pahat dan Keluang. Sementara di Sarawak, Kapit, Bintulu dan Miri. Ini adalah kawasan yang menurut kata ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat, berhati-hati, saudara. Mungkin boleh mengundang banjir. Sementara itu, dalam waktu yang sama, bernama mengingatkan agar setiap warga mengambil langkah berjaga-jaga adalah berikutan cuaca panas. Bila tak ada hujan, dia panas pula. Dan cuacanya semakin panas. Ini adalah untuk mengelakkan stroke haba. Yang dulu pernah saya katakan stroke haba. Jadi dalam rumah kita ni pastikan ada sekurang-kurangnya satu baldi air. Ini adalah kesan daripada peningkatan suhu dan cuaca yang semakin panas. Menurut Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, beliau menasihatkan orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelak daripada mengalami stroke haba. Kalau Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan dah beri peringatan tu, mestilah ada kes-kes yang berlaku. Kerana dalam satu hantaran di Facebooknya, beliau mencadangkan agar orang ramai sentiasa meminum air yang mencukupi dan mengelak daripada melakukan senaman yang sukar dan tidak perlu. Macam nak berjogging, lari laju-laju, tak perlu. Seadanya saja. Elakkan untuk melakukan senaman yang sukar dan berada di kawasan yang lebih nyaman dan redup, selain daripada memantau simptom keletihan kerana kepanasan dan stroke haba. Jadi saudara kena pantau sama ada badan anda rasa letih. Kalau rasa badan letih, banyakkan minum air, saudara. Jadi Dr. Nur Hisham juga berkongsi langkah-langkah yang boleh diambil jika didapati ada simptom keletihan dan stroke haba, termasuk berada di kawasan lebih sejuk atau dilengkapi penyaman udara dan mandi air sejuk atau gunakan jaram sejuk, saudara. Beliau turut berkongsi poster mengenai kuantiti air yang diperlukan
untuk tubuh manusia ketika peningkatan suhu dan cuaca yang semakin panas berasaskan berat badan seseorang. Kalau berat badan itu 45 kilogram, badan itu memerlukan sekurang-kurangnya 1,9 liter air. 90 kilogram memerlukan 3,9 liter air. Jadi orang lebih gemuk kena banyak minum air lagi. Jadi Dr. Nur Hisham berkata orang awam boleh menghubungi talian 911 jika mereka mengalami sebarang simptom dan perlu bertindak segera untuk menyejukkan tubuh pesakit sehingga bantuan tiba secara. Jadi saya harap kita berhati-hati, ketua pengarah dan mula kenyataan. Waktu yang sama ada negeri-negeri hujan dan cuaca memang sudah tak menentu sekarang saudara. Okey saudara, kita ucapkan selamat Hari Guru. Dari sempena Hari Guru ini, saya mendapat kiriman daripada saudara Syam Jalil. Dia politik-politik juga, tapi rupanya orangnya sentimental, orang yang mengingat setiap budi. Agak menarik coretannya, kerana saudara Syam menulis, dia kata dulu semasa saya di sekolah, ini pengalaman dia, saya tidak ada duit untuk bayar yuran peperiksaan SRP, sama juga semasa peperiksaan SPM. Apabila masa keluar keputusan, pihak sekolah memaklumkan bahawa saya tidak boleh mengambil keputusan peperiksaan selagi saya tidak selesaikan yuran peperiksaan yang tertunggak. Ialah orang miskin waktu itu mungkinlah. Jadi pada ketika itu cikgu saya telah membantu membayarkan yuran tersebut supaya saya dapat mengambil keputusan peperiksaan. Saya amat terharu dan berjanji ketika itu akan membayar semula hutang yuran itu kepada cikgu tersebut satu hari nanti apabila saya mampu. Jadi saya tahu gaji guru bukannya besar, tapi mulianya hati guru saya. Walaupun demikian, beliau sudi untuk membayarkan yuran saya supaya saya boleh mengambil keputusan. Bertahun-tahun selepas itu, selepas saya kembali di luar negara, kesan daripada bantuan cikgu tersebut, Syam mampu dan dapat peluang belajar ke luar negara. Dan selepas mendapat kerja, saya berusaha mencari guru tersebut, tapi beliau telah berpindah. Beberapa tahun kemudian, barulah saya dapat kesan bahawa cikgu tersebut mengajar di sebuah sekolah di Negeri Sembilan. Saya pergi bertemu cikgu tersebut dan saya ingin mengucapkan terima kasih serta membayar semula hutang saya kepadanya. Jadi beliau kata, cikgu tersebut kata beliau tak ingat sama ada dia ada memberi pinjam duit atau bayarkan yuran saya. Dan kalau ada pun katanya beliau ikhlas dan tidak harap apa-apa balasan. Begitulah mulianya hati guru tersebutnya. Di kala itu terlintas di fikiran saya, hutang duit itu mungkin saya boleh bayar. Hutang wang mungkin katanya saya boleh bayar. Walaupun beliau tidak mahu, tetapi hutang budi cikgu itu saya tidak akan mampu membayarnya dan saya akan kenang sampai bila-bila. Terima kasih Cikgu Anisah di mana jua cikgu berada. Walaupun saya sudah berusia 40 tahun dan cikgu mungkin sudah berusia 60 atau 70-an, saya tidak akan lupa jasa dan budi cikgu dan semua cikgu-cikgu yang lain. Selamat Hari Guru 2022. Begitulah saudara pengalaman yang dialami oleh saudara Syam Jalil bila belajar, dapat peluang belajar sampai ke Harvard. Bukan sedikit jawatannya saudara, macam-macam di Jabatan Perdana Menteri, dan bila tidak lupa jasa guru. Begitulah saudara, jasa seorang guru ini bukanlah orang kata kaleng-kaleng. Setiap insan yang ada di dunia ini, sama ada dia seorang Perdana Menteri, sama ada dia menteri, sama ada dia seorang doktor, sama ada dia insinyur, sama ada dia apa sahaja, saudara, mereka ini berhutang budi kepada guru yang ikhlas mendidik dan mengajar mereka. Jadi sebab itu wajar kita mengucapkan selamat Hari Guru. Dalam waktu yang sama, saya juga mendapat kiriman seorang guru. Ini guru ni dia begitu peka dan amat sensitif soal-soal berhubung dengan perlembagaan negara. Sebab menurut saudara Hashim Muhammad, dia bekas guru, dia minta penjelasan daripada saya, benarkah perlembagaan Malaysia masih tidak mempunyai versi bahasa Melayu yang resmi? Jadi kerana dia kata saya perhatikan ramai di Dewan merujuk pada versi Inggeris seperti tak percaya kesahihan dalam bahasa Melayu. Sebenarnya saya ingin jelaskan, saya teringat setahun ke 2 tahun dulu Yang Berhormat Datuk Nazir Aziz, bukan 3 tahun, masa tu beliau jadi menteri, dalam tahun 2016 2017 sebelum kejatuhan
Kerajaan Barisan Nasional. Ketika itu Datuk Nazir Aziz menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan menjaga hayawal undang-undang. Saya teringat kenyataannya bahawa dia kata semua perlembagaan yang terdapat negara ini ditulis dalam bahasa Melayu walaupun ada dalam bahasa Inggeris. Tetapi jika berlaku sebarang pertelingkahan ataupun sebarang tafsiran yang memerlukan rujukan, ia perlu dirujuk dalam perlembagaan yang ditulis dalam versi bahasa Melayu. Artinya cikgu Hashim, perlembagaan Malaysia kita ini sebenarnya dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris itu adalah salinannya. Kerana sekarang ni masalah kita ni tidak peka. Kita tidak cintakan bahasa kita. Itulah masalahnya, saudara. Jadi mungkin saya memberi pencerahan ini ada orang boleh menyanggah terpulang, tapi boleh buka handset di parlimen. Sewaktu Yang Berhormat Datuk Nazir Aziz berucap di parlimen, saya ada di parlimen waktu itu. Dan beliau menyatakan jika ada permasalahan, kerana waktu itu beliau sebagai menteri dan sebagai menteri undang-undang yang bercakap di parlimen, tentulah perkara itu sahih. Beliau tidak boleh mengelirukan parlimen ataupun Dewan Rakyat. Sebab saya ingat lagi kata-katanya, jika berlaku sebarang pertikaian berhubung dengan tafsiran, berhubung perlembagaan, hendaklah dirujuk kepada perlembagaan dalam bahasa Melayu. Ini kena banyak orang kadang pengamat undang-undang kerana nak tunjuk dia pandai, mesti yang dirujuknya adalah bahasa Inggeris, sedangkan bahasa yang sebaik-baiknya adalah bahasa Melayu. Kita ada perlembagaan kita, patuhlah saudara. Sebab itu saya katakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, saudara. Baik saudara, usai masalah bahasa, usai masalah perlembagaan tentang cikgu dan sebagainya, saya semakin ngeri, saya semakin bimbang apabila saya melihat dapatan beberapa media seperti bagaimana hari ini media Kosmos menyiarkan bahawa katanya stok simpanan tepung di negara kita ini hanya mampu bertahan sehingga bulan Julai. Ini kesan daripada sengketa di Rusia dan Ukraine, di mana peperangan masih belum terhenti, dan ini terus menjana kemerosotan bahan makanan. Saya dah memberi peringatan kepada anda semua. Boleh katakan sebulan dulu, 3 bulan dulu, saya menzahirkan kegusaran saya bahawa boleh berlaku masalah food security ataupun bekalan makanan. India kabarnya telah pun menghentikan ekspor gandumnya ke luar negara kerana mungkin disebabkan oleh kekurangan bahan tersebut. Begitu juga tentang krisis ekonomi. Jadi kita harus bersiap sedia bahawa krisis gandum akan berlaku. Gandum dah tak ada, tepung tak ada, produk-produk yang berasaskan gandum juga mungkin akan melambung kerana stok ataupun bahan itu perbekalannya sudah berkurangan. Jangan sampai kita ada langsung melepaslah kita nak makan roti canai, babe. Roti-roti, macam-macam lah, kuih muih apa semua, makanan yang berasaskan gandum, kalau tak ada macam mana? Ini bukan berlaku di negara kita saja, saudara, di seluruh dunia. Kerana bagaimana kata Kosmos, kita sekitar ini bulan Mei, Jun, Julai, 3 bulan je lagi. Aduhai. Jadi saudara, krisis makanan ni bukan main-main, saudara. Kerana saya dah bagi peringatan. Bukan sekali saya beri peringatan, dan saya beri peringatan pada pihak pimpinan, langsung tak mendengar. Saya dah bagi tahu, sepatutnya bila kita buat perkara begini, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna ambil pengetahuan, siasat sejauh mana kenyataan saya ini benar atau tidak. Kalau tidak, alhamdulillah. Kalau ada, mulalah cari usaha bagaimana untuk mengatasi perkara ini, kerana ini melibatkan rakyat. Saya sedangkali saya menyatakan kadang-kadang marah pada menteri-menteri ini. Dia ingat jauh cakap kita ni maklum sajalah, cakap orang biasa, cakap orang marhain. Tapi saya melihat daripada apa yang tertera dalam pelaporan, bukannya hanya di media sosial, bukan hanya media arus perdana, saya juga ada laporan-laporan daripada luar negara. Keadaan ini agak menjengkelkan dan membimbangkan. Sepatutnya sekarang ni Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna sepatutnya dah pun duduk berbincang. Saya tak tahu, mudah-mudahan mereka dah lakukan. Sepatutnya mengadakan
kumpulan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Kementerian Ekonomi. Bincang. Nak harapkan Menteri Perdagangan, Industri dan Perdagangan Antarabangsa entah ke mana? Ke laut. Ini gambaran saudara. Jadi stok ini sedikit-sedikit akan habis. Jadi apabila yang sedikit tu semakin sedikit, tentulah harganya akan meningkat. Jadi sebab itu saudara harus kita berhati-hati. Kena kenaikan tepung dan yang seangkatan dengannya akan meningkat. 2-3 bulan lalu seguni kabarnya, saya dikabarkan 2-3 bulan lalu seguni tepung boleh dibeli dengan harga RM69. Tapi hari ini sudah meningkat kepada RM90. Jadi selepas tepung, minyak masak, minyak sayuran, minyak bunga matahari, butter, susu pekat, semua akan kekurangan stok. Jadi kita harus berhati-hati saudara. Kerana inflasi ini dia bukan hanya berpunca daripada demand saja, bukan saja ada tuntutan kehendak. Ia tak boleh diselesaikan begitu saja dengan menaikkan kadar faedah pinjaman. Tak boleh saudara, bukan itu. Mana call ni? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tengah live ni. Minta orang ganggu. Ya. Okey. Itulah keadaan saya. Kalau saya tak layan, orang marah saya. Selalu call masuk ya, saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni saudara, jadi inflasi harga barangan ini kenaikannya bukan hanya disebabkan oleh demand ataupun permintaan saja. Ia juga berkait rapat dengan soal kewangan. Dan saya difahamkan bahawa Bank Negara telah pun mengumumkan penaikan BLR-nya. Jadi kalau ini berlaku, saudara, harga rumah meningkat, bayaran hutang kita dengan bank meningkat, segala-galanya. Ini saya rasakan rencam ekonomi yang boleh menyukarkan. Dalam saat ini Menteri Ekonomi kena fikir cari jalan. Sebab itu saya dah berpesan dulu selepas raya nanti, andainya kita punya kewangan semakin menipis, bagaimana dengan kedudukan makanan dan sebagainya. Bagi saya tak tahulah. Saya dah mewawarkan, saya dah beri peringatan. Bukan saya untuk membuatkan orang terkejut ataupun panik. Tidak, saya memberi pesanan itu supaya mengambil kira. Itu saja saudara, lain tak ada. Jadi sebab itu saya juga menerima kiriman daripada Pertubuhan Melayu Kelang. Menurut pengurusinya, Saudara Ramli Rahman, dia menzahirkan bahawa Pertubuhan Melayu Kelang merasa amat kecewa dan mereka amat sedih dengan menteri-menteri sekarang katanya. Saban malam melalui Amir Hijaz Fan memberitahu bahawa barang runcit terus naik. Tapi mereka ni seperti bagai ibaratkan mencurah air ke daun keladi katanya. Rakyat semakin menderita. Jadi kita semua mengharapkan dalam keadaan begini, kalau itulah keadaannya, kata Pertubuhan Melayu Keluang, mintalah agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri segeralah menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong, mohon agar diadakan pilihan raya supaya segera dapat kita gantikan pimpinan yang ada ini. Sebab rakyat semakin terkesan. Itu kata daripada Persatuan Pertubuhan Melayu Keluang dan ahli jawatankuasa persatuannya. Mereka mengucapkan terima kasih banyaklah pada saya kerana setiap hari saya sentiasa membela rakyat. Sebagai saya, ini yang termampu saya lakukan. Lain tak ada, saudara, hanya menyuarakan tentang keluh kesah rakyat dan kepedihan rakyat agar pimpinan sentiasa mengambil kira. Jangan memikirkan bahawa hidup rakyat itu senang. Anda mungkin senang, tapi rakyat terus hidup dalam keadaan kesukaran. Sebab hari ini, saudara, saya juga menerima berita yang agak sedih. 2 hari ke 3 hari lepas saya mengharapkan perkara ini tak berlaku. Cukuplah satu saja terjadi. Rupanya tadi saya terima berita seorang lelaki bertindak meninggalkan kereta, barangan peribadi miliknya sebelum dia terjun ke dalam laut dari atas Jambatan Pulau Pinang di kilometer 4.0 arah Perai. Artinya ambil tindakan bunuh diri. Kenapa? Tak tahulah. Kerana menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, sebaik menerima laporan tersebut, mereka telah pun kejadian berlaku sekitar pukul 11.42 pagi. Pasukan itu bergegas ke lokasi, tapi mendapati pemuda berusia 8 tahun itu meninggalkan sebuah kereta jenis Perodua Myvi warna putih dalam keadaan enjin masih hidup di atas jambatan.
Jadi pemeriksaan dalam kereta mangsa telah menemui dokumen pengenalan diri, geran kereta, selain perkakasan rumah seperti kipas angin dan beberapa telefon bimbit. Jadi katanya setakat ini usaha masih sedang dijalankan untuk mencari mangsa yang dijalankan oleh pasukan penyelamat. Bermula dari atas jambatan, bawa je dalam air, dan pihak polis juga sedang melakukan siasatan. Setakat ini belum adalah kenyataan resmi. Tapi kalau dah bunuh diri itu tentulah kerana tekanan perasaan. Manusia tidak akan melakukan untuk membunuh diri. Ya, saudara Ismailis, ubi kayu pun mahal. Jadi saudara Rahmat, Menteri Keluarga Malaysia ni nampaknya semuanya pekak dan tuli. Saya tak marah, saya tak maulah menjekah mereka, tapi saya kecewa. Yang saya lontarkan ini lain tidak. Sepatutnya setiap hari Rabu bila ada mesyuarat kabinet, bincanglah dan wujudkan segera satu jawatankuasa khas untuk menangani masalah begini. Bila sepatutnya bila dengar saja berlaku peperangan di Rusia, antara Rusia dan Ukraine, sepatutnya dah dapat informasi apa semua. Kita kena memikirkan tindakan yang ke hadapan, bukan hari ini. Masalah kita kadang-kadang bila ada masalah hari ini, kita nak selesaikan masalah itu. Kita tak mengkaji yang di hadapan. Saudara Damari, saudara Mak Nasir, Rusman Idris. Ini bagi saya tak tahulah, bukan soal bila puas hati ke tak puas hati atau puas tak puas daripada menteri. Tapi keadaan negara sekarang ini dalam keadaan yang tidak begitu tentram, saudara. Sebab itu saya merasakan sudah sampai masanya lah kita mengkaji semula bagaimana kedudukan sekarang. Dah bunuh diri, harga barang terus melonjak, harga rumah tentulah tinggi, nak bayar hutang, kalau BLR terus meningkat. Jadi macam mana ni? Harga wang kita, ringgit kita ni semakin turun. Saya ingatkan bolehlah bertahan pada kadar RM4.20 ke. Rupanya hari ini sudah naik RM4.43 katanya. Kalau begitu, benarlah. Kalau benar mereka mengandaikan bahawa sehingga dalam bulan 7, bulan Ogos nanti mungkin RM4.50 ataupun RM5. Kalau mencecah RM5 lebih parah lagi, saudara. Dan ada pula mengatakan mungkin boleh sampai mencecah sampai pada kadar RM7. Kalau gitu letih lah. Itu memang letih lah rakyat. Memang amat letih. Sebab itu sekarang ni kita harus memikirkan, carilah orang, carilah pakar-pakar ekonomi, duduk berbincang macam mana kita menyelesaikan masalah. Kerana negara kita ni bukanlah negara yang miskin. Kita bukan negara seperti Sri Lanka yang tidak ada penghasilan. Kita bukan negara seperti Venezuela yang hanya bergantung pada satu produk, itu minyak. Negara kita ada segala-galanya, saudara. Kita punya cukup melebihi, iaitu minyak kelapa sawit yang boleh dijadikan huluan ataupun produk-produk huluan daripada kelapa sawit, boleh dijadikan gula, boleh dijadikan makanan. Kita juga mempunyai produk getah yang banyak. Kita mempunyai produk ini minyak, petrol, diesel, oleh Petronas. Malahan kita mempunyai jumlah gas yang paling besar. Jadi dalam keadaan negeri dengan anugerah ilahi yang ada pada kemakmuran negara ini, hendaklah disantuni sebetul-betulnya. Bukan kata tak ada ikan, laut kita terbentang luas. Banyak ikan-ikan, lebih-lebih lagi kalau dalam di daerah kawasan Selat Melaka yang menghala ke Laut India. Saudara, ini ikan-ikan ini begitu berharga. Tapi apa Kementerian Pertanian dan Industri Tani lakukan? Patutnya ditambahlah cari usaha supaya adanya nelayan laut dalam. Jadi nelayan itu yang mana bekerja apa semua diberi bantuan sebaik mungkin agar mereka dapat menghasilkan tangkapan lebih banyak lagi. Sementara untuk itu nelayan mana mereka yang berada di sektor pemeliharaan, pelala ayam, kambing, ikan dan sebagainya, ikan dalam sangkar, diberi galakan lah. Tapi masalah sekarang ni seolah-olah terbiar. Saya tak tahulah sebab belum ada saya dengar satu kenyataan yang mantap, yang mampan, yang boleh diyakini oleh rakyat bahawa kedudukan makanan kita ni benar-benar selamat. Ini yang saya takut, saudara. Romeo Masdai, kabinet yang akan tentukan PRU. Itu soal lain, saudara. Jadi keadaan sekarang ni saya tak mahu mencerca mereka hari baik bulan baik, tapi saya merayu agar pimpinan negara dengarlah. Dalam waktu yang sama saya suka memberi nasihat pada teman-teman supaya kita lebih berhati-hati dalam menghadapi suasana yang tidak menentu. Bukan hanya negara kita sahaja. Ini adalah kesan daripada inflasi dunia.
Inflasi dunia sudah pun berada di ambang pintu negara kita. Bukan hanya negara kita terkesan, seluruh dunia. Sebab itu India menghentikan ekspor gandumnya. Sebab mereka khawatir, mereka bimbang nanti, takut nanti rakyatnya tidak ada makanan. Negara Indonesia menghentikan ekspor kelapa sawitnya. Kerana daripada kelapa sawit itu boleh dijadikan macam-macam makanan. Jadi untuk kegunaan tempatan. Kita ni memanglah kita melebihi, kita boleh ekspor, tapi dalam waktu yang sama kena dikaji jumlah berapa kita perlukan minyak yang dihasilkan dari kelapa sawit ini setiap tahun ataupun sebulan. Dan stok kita macam mana? Stok beras, padi kita bagaimana? Sebab makanan kita adalah makan ruji ataupun makanan yang berhasil daripada padi. Dibuat kajian sebenarnya berapa stok yang ada. Jadi saya kadang-kadang seriau lah. Bukanlah saya nak memeranjatkan atau menggemparkan, tidak ada niat saya. Tapi saya melihat kadang-kadang begini, dalam keadaan ini saya katakan, kalau mereka masih lagi asyik bermain, mencaturkan politik dan politik, itu bukan politik saya, itu politicking. Kalau politik adalah mengkaji apa yang harus kita lakukan untuk warganya, setiap warganya. Rakyat mendabarkan pimpinan. Tapi nampak guys sekarang ni, pemimpin bukan lagi mereka memimpin rakyat, tapi rakyat yang terpaksa memimpin mereka. Ini sudah terbalik ni. Ini sudah songsang. Jadi sebab tu kita beralih pula dalam sistem politik negara kita ni, bahawa persetujuan sebelah suara semalam yang diperlihatkan oleh 2,586 perwakilan warga UMNO daripada 191 bahagian terhadap usul pindahan perlembagaan, jelas menunjukkan bahawa perpaduan dalam UMNO sudah mantap, sudah baik. Alhamdulillah, bulan baik, hari baik, lebih-lebih menarik lagi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang bangun, menyokong usul tersebut yang saya katakan semalam tak pernah berlaku. Dan ini disambut oleh warga UMNO untuk menggambarkan bahawa kita sudah pun mantap dari segi perpaduan. Jadi orang apik, orang keliling kelalang, apik lempang ni tak payahlah nak menabur apa-apa usaha untuk memecah belahkan. InsyaAllah bahawa kita akan dalam keadaan yang cukup kukuh dan mantap. Tapi saya melihat sudah ada pula komen-komen yang bukan-bukan berhubung dengan pindahan tersebut. Jadi saya mengatakan setiap pertubuhan, dia biarlah parti ahli-ahli itu yang menentukan dia punya perlembagaan. Takkan pula ada bidang orang lain pula yang menentukan. Sudah tak betul. Macam negara kita ini, kita ada perlembagaan. Perlembagaan itu kita yang buat melalui persidangan parlimen. Takkan pula kita nak pakai perlembagaan daripada India. Takkan kita nak pakai perlembagaan daripada Perancis. Takkan kita nak gunakan perlembagaan daripada Jepun. Itu mengarut namanya. Begitu juga dalam UMNO ni, takkan nak pakai perlembagaan yang dicaturkan oleh orang-orang tertentu. Tak boleh. Ahli yang menentukan perlembagaan bagaimana. Cuma sekarang ni saya melihat pemimpin harus berhati-hati. Kerana kadang-kadang ada yang saya anggap, saya katakan sebagai media setting. Jadi pemimpin apabila dihalakan saja mic ataupun recorder ataupun alat untuk merakam, jangan terus bercakap. Tenang-tenangkan fikiran, faham dulu soalan. Kerana kadang-kadang ada media setting, saudara. Ini yang berlaku. Jadi akhirnya mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh membuat orang salah tafsir. Terutama dengan pindahan perlembagaan UMNO berkaitan pemilihan parti tidak mempengaruhi penentuan tarikh pilihan raya. Itu kenyataan yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya pun hairan juga kenapa Perdana Menteri boleh cepat mengeluarkan kenyataan begitu. Jadi bila mungkin wartawan bertanya, Yang Amat Berhormat, dah ada pindahan perlembagaan ni macam mana dengan pilihan raya? Jadi fikir tenang-tenang. Jadi macam mana ada pegawai akhbarnya, sisa politik yang ada di situ. Sepatutnya mereka memandulah. Dan kalau rasa-rasa persoalan itu boleh dijadikan masalah, bagi tahu pada wartawan, yang ini jangan kita pakai kerana mungkin disalah tafsir. Kerana sebenarnya saudara, sejak saya menjadi wartawan sejak saya menjadi warga jurnalis, tak pernah saya dengar Perdana Menteri terpaksa membawa isu pembubaran parlimen ke mesyuarat kabinet. Tak ada saya. Hanya inilah kali pertama. Sejak saya ingat lagi, saya mula jadi wartawan 1977, 78. Dah berpuluh tahun jadi wartawan. Berpuluh kali membuat liputan, berhubung dengan pilihan raya umum dan sebagainya. Jadi kalaulah sekadar memberi hint ataupun
alamat. Jaga-jaga no, mungkin pilihan raya, mungkin itu saja. Bukan mengatakan bahawa pilihan raya ini akan dibawa ke kabinet jadi supaya ahli jemaah menteri semua tahu. Tak pernah berlaku. Saudara, tak pernah kabinet tentukan tarikh pilihan rayanya. Ia bulat-bulat berada di tangan Perdana Menteri. Dan beliau tak perlu merujuk sesiapa. It is his own prerogative sebagai Perdana Menteri, ketua eksekutif tertinggi. Yang apa dilakukan adalah beliau menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong, mohon perkenan baginda agar parlimen dibubarkan. Itu saja. Bukan kena bawa bincang dalam kabinet, macam mana ni kita nak adakan pilihan raya. Tak ada. Zaman Dr. Mahathir ni suka pak dia je lah. Habis saja tempoh 4 tahun ke atas, mulalah. Dan wartawan pun biasalah, bila sampai je jeda waktu, tempoh usia Dewan Rakyat itu 4 tahun, mereka mula bertanya bila nak buat pilihan raya, apakah akan pilihan raya, adakah snap election. Sebab itu ada perkataan snap election, pilihan raya yang mengejut. Itu kuasa Perdana Menteri lah. Jadi sekarang ni bila Perdana Menteri mengatakan bahawa benar, dia kata pindahan perlembagaan tak ada kena-mengena dengan kabinet. Betul. Pindahan perlembagaan UMNO tidak ada kena-mengena dengan pilihan raya. Itu memang benar. Tapi bila beliau mengatakan bahawa pilihan raya ini akan ditentukan oleh jemaah menteri, ini yang agak mengelirukan. Kerana itu definitely immediate. Itulah kuasa dia sebenarnya. Saya haraplah pegawai bantulah Perdana Menteri sebaik mungkin, supaya kenyataan-kenyataan itu tidak mengelirukan. Akhirnya orang kata, ini apa benda ni? Sedang Perdana Menteri dah setuju sokong ada pindahan perlembagaan parti. Kalau orang tanya bila pilihan raya, tunggulah. Kan senang. Tunggulah, dekat dah. Dah gini, lah dekat. Tak payah nak kata saya akan bawa ke kabinet. Apa nak betul serang semua. Saya tak pernah lah. Saya ramai kawan-kawan menteri. Teman-teman saya boleh bertanya dengan menteri yang ada sekarang. Boleh tanya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, boleh tanya Datuk Najib, boleh tanya dengan Datuk Zahid, yang biasa menjadi ahli anggota jemaah menteri. Zaman Dr. Mahathir, ada yang dulu zaman Tun Sen On ada lagi tak? Teguh Razali ada lagi. Saya bertanya dengan beliau, dia tak ada. Orang yang paling tepat saya bertanya adalah Yang Berhormat Mulia Teguh Razali. Sebab beliau berada di zaman Tengku Abdul Rahman. Tak ada. Tengku Abdul Rahman tak akan bawa persoalan itu ke kabinet. Begitu juga Tun Razak. Tak ada pula Tun Razak bincang semua. Mungkin dia bincang dengan timbalan dia je lah. Kalau Tun Razak dulu dengan Tun Dr. Ismail. Ya saudara. Jadi lepas itu macam zaman Tun Sen On, dia bincang pula dengan Dr. Mahathir. Zaman Dr. Mahathir mungkin dia bincang dengan Tun Gafar Baba atau dengan Anwar Ibrahim, timbalan dia, ataupun Pak Lah. Itu saja. Ataupun zaman Pak Lah dia bincang pula dengan Datuk Seri Najib. Zaman Datuk Seri Najib mungkin dia pula bincang dengan Datuk Zahid. Tapi tidaklah dibawa ke kabinet. Ini permasalahan inilah. Saya pun tak tahulah. Saudara Zian Yan, itulah Perdana Menteri ni. Saya tak maulah kata beliau bidang terjun, tak boleh. Beliau adalah ahli naib Presiden UMNO. Saya dah cakap dulu, kalau ada kesilapan kita lah harus memapahnya. Tapi kalau keadaan ni berterusan, akhirnya orang kata macam-macam lah. Saudara Jack, UMNO selamba je pindah perlembagaan. UMNO sebab suara itu ke suara, atau itu ke suara akar umbi punya suara, atau gulungan elit UMNO. Ini saudara Jack, saudara sebenarnya itu yang dipindah semalam adalah suara akar umbi. Sebab UMNO ni saya nak bagi jelaskan, bila sesuatu usul yang nak dibawa ke Perhimpunan Agong, apatah lagi menyangkut soal perlembagaan, pertama-tama sekali ia mesti datang dari peringkat cawangan. Mungkin dalam mesyuarat cawangan, daripada satu bahagian itu ada 100 cawangan, bukanlah 100 cawangan. Mungkin ada 10-20 cawangan itu mengutarakan kepada bahagian. Jadi di masa Perhimpunan Agong bahagian, kerana ada perwakilan daripada cawangan ke bahagian, maka bahagian memutuskan mesyuarat itu yang dikatakan suara akar umbi. Dari bahagian diangkat ke Perhimpunan Agong. Dalam Perhimpunan Agong UMNO ada mesyuarat pemuda, ada wanitanya, ada puterinya, adanya yang propernya, yang menjadikan PAU yang dikatakan Perhimpunan Agong UMNO. Di situlah segala persoalan berhubung dengan parti-parti UMNO ini dibincangkan, dan mereka mengambil ketetapan yang lalu supaya diadakan perubahan dalam perlembagaan UMNO ini. Maka terpaksa perlembagaan boleh ubah sendiri-sendiri. Tak, dia kena bawa ke Perhimpunan Agong Khas. Melalui Perhimpunan Agong Khas, dia mesti ini anggota mereka yang menghadiri
Persidangan Agung Khas UMNO ni, dia mesti terdiri di kalangan sekurang-kurangnya 2/3 daripada ahli-ahli yang menghadiri mesyuarat yang lalu. Bukan boleh ada pemilihan baru, tak boleh. Jadi yang lalu katalah 2 bulan dulu ada mesyuarat Agung UMNO, Perhimpunan Agung UMNO. Jadi perwakilan yang hadir waktu itu sekurang-kurangnya 2/3. Tapi semalam yang hadir itu 2,000 lebih. Berapa jumlahnya semalam saya tengok? Kalau kita tengok semalam 2,586 yang hadir. Lebih daripada 2/3. Dan bila semua dah hadir, maka diadakan pungutan suara ataupun pengundian ataupun apa sahaja caranya, mesti sekurang-kurangnya mendapat sokongan 2/3 di kalangan ahli-ahli yang hadir. Barulah pindaan perlembagaan itu boleh dilakukan. Itu yang berlaku. Jadi bukan boleh katakan ini golongan elit saja. Tak. UMNO tak begitu, saudara. Dia ada tersusun. Nak pilih dia punya keahlian, nak mendapat keahlian pun. Begitu juga, saudara, nak memecat ahli UMNO pun bukan senang. Mesti ada laporan. Kalau tak ada laporan, tak. Kita boleh cakap lah, minta UMNO pecat orang ni, minta UMNO pecat orang ni. Tak boleh buat begitu. Mesti ada laporan bertulis kepada Biro Disiplin. Di Biro Disiplin ini pula akan menyiasat sejauh mana benar dakwaan itu. Barulah diangkat ke mesyuarat pengurusan. Dari pengurusan diangkat pada Biro Politik untuk dikaji lagi. Biro Politik angkat ke Majlis Tinggi, barulah pemecatan boleh berlaku sebagaimana yang disarankan oleh Biro Disiplin. Itu cara UMNO. Jadi kalau saya mengatakan UMNO ni dipinda perlembagaan oleh orang-orang elit, tak betul. Memang tak betul, saudara. Saya sendiri hadir semalam. Kalau saya tengok, saya buat live sendiri. Bagaimana seluruh perwakilan begitu menyambut dengan seronoknya mereka. Nah, ini jelas, saudara. Saudara N. Abdul Bakar, Datuk Ismail Sabri, muka kusut dan kepenatan. Memanglah, bila penat. Beliau sampai sekitar, saya ingat dalam pukul 11.45 macam mana daripada mereka. Tapi bagi saya lah, soal penat tu tak timbul. Sebab beliau datang bukan pergi, balik bukannya dengan kapal terbang biasa, dengan private jet. Jet kerajaan Malaysia tu ada dia punya tempat tidurnya, ada katilnya. Memang selesa mungkin, ya, saudara. Dan perbincangan antara negara ASEAN dan Amerika tu pun bukanlah panjang lebar, tidak, saudara. Jadi bagi saya lah, apa yang berlaku semalam itu dah jelas. Tapi saya haraplah agar pemimpin berhati-hati dengan media setting. Kerana tarikh pilihan raya ini ditetapkan oleh Perdana Menteri. Bukan ditetapkan oleh Perdana Menteri dengan memohon. Saya pun kadang telajak je cakap tak betul. Memohon perkenan Duli Yang Maha Yang di-Pertuan Agong. The absolute power, kuasa yang tertinggi yang dalam meluluskan sama ada boleh tak boleh diadakan pilihan raya atau pembubaran parlimen hanyalah di tangan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Agong saja yang boleh. Dan baginda juga bukan boleh buat sembarang. Itu dia akan memanggil mesyuarat raja-raja Melayu, macam mana pandangan, minta pandangan, ya. Negara kita ni begitu ditadbir dengan begitu penuh berhemah. Kalau Duli Yang Pertuan Agong ada majlis raja-rajanya. Kalau Pejabatan Perdana Menteri ada kabinetnya. Kalau dari segi parti politiknya ada majlis tingginya. Semua parti-parti mana pun. Ya, jadi kita bukan UMNO, bukanlah parti rojak. Saudara Syamsul Fahmi, PM9 ni jadi PM pun nasib. Tapi bab ekonomi, saya beginilah saya rasakan beliau bukan satu orang. Sepatutnya ada pakar-pakar. Sebab tu katanya ada pengurusi Majlis Pemulihan Negara yang dipengurusikan oleh Tan Sri Muhyiddin. Tapi tak nampak pun. Kita ada zaman dulu tu ada kita punya macam zaman bila Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua. Beliau mewujudkan barisan apa dia panggil elders apakah. Jadi orang-orang yang berpengaruh dalam ekonomi. Mereka ini akan memberi pandangan dan cadangan. Tapi tak tahulah saya siapa yang menganggotai bahagian penasihat yang berhubung soal ekonomi. Ekonomi ini bukan satu, dia menyangkupi banyak aspek, saudara. Jadi saya melihat keadaan sekarang ni seharusnya kita berlapang dada dah terima perlembagaan UMNO dah dipindah, sudahlah. Cuma saya terkejut juga Dr. Mahathir tiba-tiba
mendakwa bahawa UMNO tidak hormat perlembagaan sendiri. Apa benda ni? Dia sendiri dulu waktu jadi Perdana Menteri, waktu beliau jadi Presiden UMNO, dia pun pindah UMNO, perlembagaan UMNO. Waktu sekarang ni bila orang pindah tak boleh pula. Jadi sebab itu Dr. Mahathir ni, saya nasihat anak-anak dia lah. Minta lah agar anak-anak Dr. Mahathir ni nasihat. Bagi tahu bapak ke, daddy ke, papa ke, abah ke, ayah ke, sudahlah. Dr. Mahathir dalam usia sebegini, why not berehat? Bukanlah saya nak kata duduk tekan semayang, tidak. Hadapi masa-masa yang sedikit, baki-baki dalam begini ni untuk mempersiapkan diri dalam dunia yang satu lagi. Dia akan meninggalkan kita. Jadi biarlah, jangan kita meninggalkan dunia dalam keadaan kebencian. Saya tak setuju kalau beliau begitu. Dia malu kita. Saya kadang-kadang saya sedih. Macam saya katakan, anda kata saya memuja beliau. Tidak, saya sedih. Seorang negarawan yang satu ketika dipuja, begitu disanjung sebagai Perdana Menteri, bapa ekonomi lah, bapa pemodanan negara lah, apa semua. Akhirnya sangat-sangat akhir usia beliau dimaki hamun, dimaki dalam live, dalam media sosial sebegitu teruk, dicarut oleh rakyat. Ini saya katakan, belum pun lagi kita meninggal dunia. Kalau kita dah meninggal dunia nanti, itu orang kata jangan sampai kubur kita dikencing oleh orang. Ini bukan belum lagi kita meninggal, orang dah maki hamun. Jadi saya minta agar Mukris ke, Mukzani ke, Marina ke, Mirzan ke, kalau anda sayangkan papa ke, daddy ke, nasihat papa, enough is enough. Soal UMNO ni ketepikan, tak payah nak bagi komen. Teruk anda kena balon nanti. Warga UMNO ni pun kalau bila parti disanggah macam saya, memang kita akan sanggah bukan-bukan. Jadi ini tuan takkan tak tahu. UMNO ini adalah lapangan, ada medan politik. Medan politik dia kadang-kadang tidak ada belas kasihan. Bila sampai waktunya pertembungan, pendapat, pandangan, kadang-kadang dia lebih ganas daripada dunia sebenar. Bukan tak tahu medan politik adalah medan peperangan idea yang kadang-kadang menyangkut sampai ke tahap yang di luar peradaban kemanusiaan. Sudahlah. Tak payah komen soal UMNO ni. Tak payah lagi nak pimpin pejuang. Biarlah kalau nak tengok Mukris nak pegang apa ini parti pejuang. Redakanlah. Kenapa perlu lagi campur bagi komen itu, bagi komen ini? Muakan orang marah. Nanti orang kata dah kutuk pun nak buat campur politik. Sudah. Apa yang telah anda lakukan, rakyat boleh berlapang dada menerima. Sudah dah. Kita boleh tutup buku. Memanglah dah rugi nak buat macam mana. Tetapi bila anda bercakap benda itu, orang mula mengorek. Mula cakap macam mana tak ada RCI, macam mana begitu. Yang sekarang ni sudah. Itu kan saya kadang-kadang tak tahu nak kata simpati pun tidak, nak kata marah pun suka. Tak baiklah nak marah pada orang tua. Tambah-tambah lagi orang lebih tua daripada kita. Tapi nak sebut sampai tua kutuk lah. Saya tak bagi saya, dan sebab itu saya tengok kawan-kawan teman-teman saya menyerangnya dengan begitu serangan. Saya katakan sudah. Apa yang berlaku sekarang ni, minta maaf. Kalau keterlanjuran you menghukum orang ataupun mengheret orang, memfitnah orang, jumpa minta maaf. Sebab time is very close. You are very close to leave. Jadi dalam saat-saat begini bermaaf-maafan segera. Dalam Islam kita boleh bermaafan. Budaya Melayu pun kita santun rahim. Sebab kita bukan Tuhan, kita bukan sedangkan Nabi sayangkan umat. Takkan kita tak boleh maafkan? Boleh, tapi dengan syarat kamu minta maaf. Tak maaf sejujur-jujurnya. Akhirnya itulah sama Rozi Zahari, negarawan tai kucing. Akhirnya rakyat maki hamun. Ini yang saya katakan, kita tidak mahu kubur kita dikencing oleh rakyat. Tapi ini bukan kubur. Waktu hidup lagi kita sudah dimaki hamun oleh orang. Ini yang menjadi ketakutan saya. Saya dah cakap, sepatutnya Tun cubalah belajar. Kita adillah pada diri sendiri. Masa waktu anda lahir ke dunia ini, anda menangis, orang ketawa. Jangan anda pulang nanti, anda menangis, rakyat ketawa. Kerana macam mana kata pencerama-pencerama agama yang saya dengar, janganlah kita mati sebelum diri kita dimatikan. Biarlah kita dah tak ada, tapi nama kita terus harum, mekar di hati rakyat. Itu yang keadaannya, saudara. Cukup-cukuplah. Kalau berlaku silap, pergi maaf, habis ceritalah. Mengaku, ini kesilapan saya tuduh orang ni begini, saya buat naya begini. Kalau boleh saya nak tarik kes, sudahlah. Dan kita nak menyantuni, kita nak menghadapi ni. Ini serangan ekonomi dunia yang tak menentu, saudara.
Saya dah bercakap berkali-kali, kita tak tahu apa nak jadi dalam bulan-bulan mendatang. Bangsa kita nak jadi macam mana? Kita bumi ini bumi bertuah. We are at the Golden Peninsula. Kita ni adalah semenanjung emas. Peliharalah semenanjung emas ini dengan sebaik mungkin. Bukan bercakaran sama-sama sendiri. Kita sambung lagi dalam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.